Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'da. Ustaz Nabil sebagai pengurusi. Ustaz Nabil ni orang Perlis ni. Orang Perlis tengok terkenal dan dia pun ada jawatan juga dalam Perlis ni. Yang saya raikan ahlan wa sahlan kepada Al-Fadil Ustaz Nik Omar Nik Abdul Aziz yang merupakan panel pertama dan tetamu kita. Saya ingat Ustaz Nik Omar mari ini kali kedua. Kan? Hari itu mai di Masjid Alwi. Saya suruh jemput, masa tu saya pula kena keluar negara. Tapi alhamdulillah kena mai kerap lah Perlis ni. Perlis mengalu-alukan. Cuma malam ni kita biasalah malam cuti. Saya jarang-jarang, kadang-kadang saya tulis dalam English ni. Tapi isu New Zealand ni pasal membabitkan international issue. So saya tulis dalam English lah. Sebab nak bagi orang lain pun faham. Walaupun banyak adalah negara-negara duta-duta lain ada hantar komentar mereka kata bukan semua macam tu. Tapi apa yang saya nak sebut ialah orang Islam berada di dalam, orang awam orang Islam tu. Orang awam orang Islam ni pening macam mana? Ustaz-ustaz setengah kata kena harmoni, kena rahmatan lil alamin. Tengok dunia semua duk bully orang Islam, masa bila kita nak rahmatan lil alamin. Setengah kata kita tak boleh rahmat-rahmat lah, kita kena perang. Tak boleh duk biar. Jadi kami pun tak tahu nak buat macam mana. Gaya nak buat baik sikit, tengok mereka tembak pula dah sampai 49 orang, 40 dia meninggal. Dan ini tengok Palestin, orang Islam kena, Palestin orang Islam kena. Tengok sana sini orang Islam kena. Tengok dalam negara pun mereka kata macam orang Islam kena, katanya lah kan. Jadi dalam keadaan demikian susah rasa, kok mana nak rahmat ni? Rasa punya perang lebih bagus kot daripada rahmat. So saya nak sebut 2-3 perkara dulu dan kemudian kita pergi sikit pada isu. Kena bully, orang Islam kena bully ni. Orang Islam sepatutnya we shouldn't be bullied. Kita tak sepatutnya kena bully. Sebab apa? Sebab kita agama kedua terbesar dalam dunia ni. Selepas daripada Kristian. Dan siapa yang pernah duduk di barat, saya juga pernah, dan kita tahu orang Kristian ni, yang barat ni dia bukan Kristian sangat sebenarnya. Dia pergi gereja pun saya ingat dia nak bersosial ya. Saya pun pergi juga kadang-kadang bukan kerana nak pergi ibadat, pergi jumpa kawan-kawan. Bila duduk di sana nak pergi berbincang, pergi tengok apa dia punya ceramah dia. Kerana mereka sudah, kalau tanya anak-anak mereka di dalam kelas tu, berapa orang yang percaya, believe in God, percaya kepada Tuhan. Saya ingat anak saya, aku angkat 2 orang, hak lain anak-anak 2-3 orang, hak lain tak angkat. Most of them are atheists. Kebanyakan mereka tak percaya Tuhan. Atau dia orang tak mengiktiraf, dia percaya Tuhan, dia pernah agnostic. Dia percaya Tuhan, tapi dia tak percaya kepada organized religion. Agama-agama yang disusun oleh manusia ni dia tak percaya. Agnostic. So kita nak kata Kristian sangat pun tak. Kalau tolak mai, saya rasa orang Islam lagi ramai. Tapi macam mana kita sentiasa rasa kena bully? Ini satu persoalan. Saya akan sentuh sikit. Tapi saya nak cerita dulu, zaman Nabi kena bully tak? Zaman Nabi kena bully. Nabi masa peringkat Mekah kena bully. Kena bully tak boleh buat apa, kena bunuh di tempat khalayak, kena bully. Tapi Islam konsisten dengan mesej dia. Islam tak suka dibuli dan tak benar diri dia dibuli. Tapi dia tak jadikan kerana dia pernah kena buli, dia mesti buli orang lain pula. Ini tak ada. Islam tak buat yang tu.
Dia tak mau diri dia dibuli. Sebab tu ada jihad, ada mempertahankan diri. Tapi dia tak mau kerana orang buli kita, kita buli balik. Apabila Khabbab Ibn al-Arat, dia datang kepada Khabbab al-Arat datang kepada Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Bukhari dalam Sahih. Dia Khabbab ni kena teruk. Belakang dia ni, dia pun tekan dia tukang, dia ni haddad. Dia tukang besi. Mereka tekan dia di besi tu sampai masak belakang dia ni. Masa duduk peringkat Madinah, Sayyidina Umar pernah tengok belakang Khabbab ni teruk. Tapi bila dah teruk sangat, dia pergi pada Nabi SAW masa peringkat Mekah. Nabi duduk di Kaabah. Nabi pun, itu agama. Kalau Allah mau, kalau Allah mau agama hari ini berjuang, hari ini menang, Nabi patut hari ini berjuang, hari ini menang. Nabi pun duduk termenung macam mana ni? Khabbab kata, ala tad'u lana, ala tastansiru lana. Wahai Rasulullah, tak bolehkah doa untuk kita? Tak bolehkah minta bagi Allah menang? Bukan saja kita, sahabat Nabi. Nabi duk ada. Nabi SAW kata, kana rajul fi man qablakum. Dulu orang sebelum daripada kamu. Yuhfaru lahu fil ard. Fayuj'ala lahu fiha. Korek lubang, bubuh dia di dalam tu. Fayuja'u bil minshar fayud'a ala ra'sihi. Wa mari gaji letak atas kepala dia. Fayushaqqa bisnatain. Dia gaji bagi jadi dua, terbelah kepala. Wa mari bubuh, gaji pelan-pelan, terbelah kepala. Ma yasuddu dzalika an dinihi. Itu tidak pernah menjadikan dia berpaling keluar daripada agamanya. Wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi min 'idham. Ambil sikat besi, sikat daging ni sehingga bercerai daging dan tulang, kata Nabi. Wa ma yasuddu dzalika an dinihi. Itu juga tidak pernah menjadikan dia berpaling daripada agamanya. Wallahi, kata Nabi, demi Allah, ni Ustaz, ni kita di tengah bandar ni macam ni lah. Saat ambulans, saat apa tu kita pulih tak lalu lagi. Wallahi la yutimmanna hadzal amr hatta yasira rakibu min San'a ila hadral maut la yakhafu illa Allah aw dhi'ba ala ghanami walakinnakum tasta'jilun. Nabi kata, demi Allah, Allah akan menyempurnakan urusan agama ini sehingga satu hari seorang yang menaiki kenderaan berjalan daripada San'a ke hadral maut, ni kawasan yang paling bahaya. Sekarang lagi bahaya lah. Dia tidak akan takut lagi melainkan Allah dan serigala yang mengganggu kambingnya, tetapi kamu tergopoh-gapah. Maksudnya orang yang zalim akan dihilangkan nanti. Maksudnya apa? Sahabat pun kena buli. Tapi apabila mereka dapat kekuatan, adakah mereka kata kita kembali buli balik? Oh, hamba buli kami, no? Tak. Ammar bin Yasir, dia sebut satu perkataan yang mauquf. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya sebagai riwayat yang muallaq, dan yang sahih dia mauquf. Mauquf ni tak diangkat dari Nabi setakat dia, tapi makna tu macam Nabi kata. Dia kata, salasun man kunna fihi faqad istakmala al-imana. Siapa yang ada tiga benda, maka dia telah sempurnakan iman dia. Dalam sebagian riwayat, faqad jama'al imana. Sesungguhnya dia telah menghimpun iman. Yang pertama apa? Al-insafu min nafsihi. Dia insaf pada diri dia sendiri. Insaf ni maksud apa?
kita tahu nilai diri kita sendiri. Jangan ambil hak lebih, jangan tuntut hak lebih. Banyak mana kadar kita, setengah orang bayar sikit minta banyak. Kedudukan dia rendah aja, dia minta dia insaf. Yang kedua, al-infaqu min iqtar. Dia belanja masa dia susah. Ini bukan senang ni. Masa orang senang dia belanja ramai. Orang masa duit tak ada pun dia belanja untuk perjuangan atau untuk lillahi ta'ala, untuk orang miskin. Ini iman. Tapi saya nak cerita ketiga. Badlus salami lil alam. Yang ni jarang orang sebut. Menyebarkan salam kepada alam. Ini salah satu benda penting, iaitu sebarkan salam kepada dunia ni. Pasal saya tahu susah, ramai bila orang nak ulat geram. Tapi macam mana kita nak beza? Orang di barat, orang bukan Islam, bukan semua faham benda ni, dan bukan semua memang memusuhi kita. Mungkin media, sebahagiannya tokoh-tokoh media yang terdiri daripada Zionis International Zionism, mereka ni mungkin ada. Tapi orang awam bukan tahu apa. Sebab tu rakyat kita tengok dalam isu New Zealand, ramai orang-orang awam Mat Salleh biasa, dia pun tak setuju. Itu yang bubuh telur atas kepala seorang tu. Kan? Itu budak-budak dia pun tak setuju ekstremisme ini. Sebab tu agama tak benarkan kita pukul rata. Kita hentam semua sekali. Kita adil. Agama teras dia hebat. Kan? Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sebab kebencian kamu kepada satu kaum menjadikan kamu tak adil. Adillah kerana itu lebih dekat kepada takwa. Ini susah ni, persepsi ni. Bila ulas saja mesti geram. Tengok orang kafir je, kafir tak boleh percaya ni. Kok mana kita antara agama kata agama suruh hati-hati pun suruh hati-hati juga. Tapi dia larang juga kita hukum secara mengkhinzir buta, kan? Macam mana kita nak balancekan ni? Dia babi tak boleh sebut. Apa? So macam mana nak balancekan perasaan kita? Baca berita, geram betul ya. Ni New Zealand kena. Tengok bukan Islam sebelah rumah kita. Aku ingat nak dah hari ni pula kan. Macam mana? Pecahkan tayar dia pula. Luku dia ni. Macam mana agama? Nak belakan Nabi, ini kehebatan agama. Ini kehebatan sirah. Sebab itu kita tengok Nabi pernah berperang dengan Yahudi. Tapi orang kata Islam anti Yahudi. Tapi sebenarnya tak. Kebanyakan ayat Quran cerita tentang para anbiya. Para nabi kebanyakannya Yahudi. Nabi Musa, Bani Israel. Maksudnya Bani Israel, bukan maksud di segi Bani Israel lah. Bani Israel. Nabi Isa, Bani Israel. Quran tu penuh, yakadul Quran an yakuna Musa. Hampirlah Quran itu menjadi kisah Musa. Banyaknya. Nabi sendiri kahwin dengan Safiyah binti Huyai bin Akhtab, anak orang besar Yahudi. Yang lawan Nabi tu, Nabi kahwin dengan anak dia. Nabi ada isteri Yahudi. Kita kalau ada kawan buat balik orang kampung, teruk betul. Mufti dah gambar, dia tangkap gambar dengan Yahudi. Dia apa kata teruk punya mufti. Apalah punya mangkuk, Nabi isteri dia. Yahudi. Karena dia tak faham bahawasanya ada perbezaan antara orang yang tampil memerangi Nabi dengan orang yang memang dia dilahirkan sebagai orang Yahudi. Yahudi ada sudut agama atau sudut sebagai Bani Israel, darah keturunan Yahudi. Agama tak memusuhi orang yang kerana kulit dia, kerana bangsa dia, tapi dia hanya memusuhi orang yang memusuhi dia.